Hari ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Saiful Anwar bin Lebay Hussein, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri secara Skype sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik Datuk, Jumaat lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan inisiatif My Digital, rangka pelan tindakan ekonomi digital Malaysia. Mungkin untuk permulaan ini Datuk boleh menerangkan My Digital ini dan manfaatnya, impaknya kepada pembangunan negara dan juga rakyat Malaysia. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang pihak Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri memberi sedikit penerangan tentang My Digital ini dan juga rangka tindakan ataupun blueprint digital ekonomi Malaysia. Kita tahu bahawa dunia sekarang berubah dengan pantas dengan teknologi termaju yang semakin meluas digunakan di seluruh dunia. Maka My Digital ini adalah satu inisiatif kerajaan untuk mentransformasikan pertumbuhan ekonomi negara berpacukan pendigitalan. Kita tahu bahawa dalam segala aspek sekarang ini kehidupan kita, terutamanya dalam perniagaan dan juga beberapa aspek yang lain, penggunaan digital ini semakin meluas. Oleh itu, My Digital adalah satu hala tuju baru kerajaan untuk 10 tahun yang akan datang merencana dan melaksanakan proses pendigitalan ini selama 10 tahun sehingga 2030. Dan di bawah My Digital ini kita ada rangka tindakan digital ekonomi Malaysia yang telah menetapkan bagaimana kita boleh melaksanakan trust yang telah dirangka dan juga 22 strategi serta 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif di peringkat sektoral untuk kita mencapai objektif kita menjelang tahun 2030. Yang berhormat Datuk, sekarang ini telefon bimbit ataupun gadget kita bukan saja untuk berkomunikasi ataupun buat panggilan telefon sahaja. Evolusinya terlalu jauh sehingga ke ekonomi digital. Komen YB Datuk tentang perkembangan ini. Ya, sekarang ini kita lihat bahawa kebanyakan dalam banyak aspek seperti saya kata tadi, penggunaan teknologi semakin meluas. Kita lihat sahaja contoh kesan pandemik COVID-19. Ia telah menyebabkan semakin ramai rakyat menggunakan handphone dan juga talian dalam talian untuk bukan sahaja melaksanakan transaksi perniagaan, malah juga sekarang ini pembelajaran dan sebagainya. Dan ini yang kita tekankan, yang kita perlu berubah, yang kita perlu mengadaptasi dalam tahun-tahun yang akan datang supaya negara kita tidak ketinggalan dalam berbanding dengan negara-negara sedunia. Dan disebab itulah visi My Digital ini ialah untuk negara menjadi bukan sahaja pengguna tapi juga sebagai pencipta untuk mencipta teknologi-teknologi termaju yang supaya negara berada setaraf dengan negara-negara yang lain di dunia ini. Datuk, kita sedia maklum bahawa melalui My Digital ini Malaysia mempunyai visi untuk menjadi peneraju ekonomi digital di rantau ini, dan juga antara persoalan yang sering kali dibangkitkan adalah berkaitan dengan jurang digital di antara bandar dan juga luar bandar, Datuk. Mungkin kita lihat di bandar masyarakatnya lebih celik digital. Ia berbeza dengan masyarakat di luar bandar yang literasi digitalnya agak kurang. Bagaimana kerajaan menangani isu ini, Datuk? Ya, kalau kita lihat kepada objektif, salah satu objektif blueprint digital ekonomi ini adalah memanfaatkan semua ekosistem yang bersepadu, termasuklah juga jurang di antara bandar dan luar bandar. Kita tahu bahawa di dalam bandar ini mungkin dari segi infrastruktur dia mungkin lebih baik daripada luar bandar, dan juga dari segi coverage internet itu juga lebih baik. Namun mulai sekarang pun kita dah dapat lihat bahawa di luar bandar juga terdapat keperluan telah mula ada permintaan daripada rakyat, terutamanya untuk melaksanakan macam saya kata tadi, perniagaan secara online supaya pasaran lebih besar dan juga pembelajaran secara online. Disebab itu antara salah satu strategi dan juga inisiatif yang ada dalam blueprint ini ialah untuk merapatkan digital
divide ataupun jurang digital ini di antara bandar dan luar bandar. YB Datuk, dari apa yang Datuk telah sebutkan tadi, ada 3 entiti sebenarnya kita dapat lihat dalam objektif ini. Apa antara 3 entiti tersebut yang menjadikan objektif ini dapat dicapai untuk menjayakan MyDigital? Ya, MyDigital ini kita akan laksanakan secara keseluruhan negara atau whole of nation approach. Maknanya dia melibatkan semua pihak berkepentingan, kerajaan, private sector dan industri dan juga masyarakat itu sendiri. Dan disebab itulah kita dalam masyarakat yang celik huruf, kita juga memerlukan masyarakat sama-sama menyokong peran tindakan ini supaya objektif kita untuk mencapai atau menjadi peneraju ekonomi digital serantau pada 2030 itu dapat dicapai. Baik, Datuk, bagaimana pula dari segi inisiatif di bawah MyDigital dalam membantu memperkasakan kelompok industri kecil dan sederhana untuk mereka merangka strategi perniagaan mereka lebih kompetitif dan juga relevan dengan perniagaan yang bertaraf bukan saja di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa, Datuk? Ya, kita tahu bahawa dunia sekarang berubah dengan pantas. Tanpa mengadaptasi atau menggunakan teknologi terkini, kita akan ketinggalan ke belakang. Ini termasuklah juga dari segi perniagaan. Bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS, macam saya kata tadi, penggunaan atau manfaat kepada pendigitalan ini akan mewujudkan pasaran yang lebih besar kepada mereka. Selain pada itu, mereka juga boleh melihat kepada apa yang dikatakan contoh-contoh ataupun produk-produk lain yang ada kita boleh Google dan melihat kepada produk-produk yang lain supaya kita dapat memperbaiki produk-produk kita untuk lebih dapat bersaing. Dan dari segi peluang untuk PKS ini, kita rasa menerusi e-dagang terutamanya boleh menyokong terus teknologi dan produk-produk mereka untuk dipasarkan ke mana jua dengan mudah dan cepat. Dan kerajaan juga mempunyai inisiatif-inisiatif tertentu dalam menggalakkan penggunaan teknologi menerusi insentif dan kerjasama rakyat, masyarakat dan juga awam untuk menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini untuk lebih berdaya saing di peringkat global. Datuk, barangkali masyarakat juga ingin melihat lebih contoh secara spesifik apa antara inisiatif ekonomi digital yang berjaya menunjukkan keputusan yang positif kepada dunia persekitaran ekonomi digital kita. Ya, sekarang ini kalau kita tengok dari segi masyarakat keseluruhannya, salah satu 6 strategik yang kita telah rangka ialah masyarakat digital yang inklusif. Maksudnya kita hendak memastikan semua lapisan masyarakat diberi peluang yang saksama dalam mendapatkan pengetahuan, kemahiran yang diperlukan untuk berdaya maju. Ini termasuklah kepada kumpulan-kumpulan selain daripada PKS tadi, kepada kumpulan B40, Bulan Mudah Terjejah yang lain, OKU, orang asli dan sebagainya. Ini adalah dengan tujuan untuk memastikan setiap rakyat Malaysia diberi kemahiran agar bersedia dan dapat turut sama terlibat dalam proses penjitilan ini. Dan apabila kita mewujudkan satu persekitaran digital yang terjamin dan beretika, so ini kita harap dapat membantu meningkatkan kualiti hidup dan juga taraf hidup rakyat dengan lebih tinggi. Tetapi dalam mewujudkan dalam hasrat kita meningkatkan proses penjitilan ini, kita juga tidak melupakan aspek-aspek keselamatan seperti keselamatan cyber supaya kita dapat wujudkan satu kepercayaan atau trust kepada penjitilan ini. Selain pada keselamatan, aspek-aspek perlindungan data, kerahsiaan, termasuk etika penggunaan ekonomi digital ini juga akan merupakan
aspek penting dalam menangani kebimbangan masyarakat dalam menggunakan pakai teknologi digital pada hari ini. Jadi kerajaan akan memastikan bahawa perkara ini diberi penekanan yang saksama dalam memastikan dunia digital ini adalah selamat dan aman untuk bukan saja negara, malah masyarakat juga. Baik, Datuk. Kita lihat My Digital ini dijangka akan membuka lebih kurang 500,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Ianya akan memberi manfaat kepada lepasan graduan, kelompok gig ekonomi dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat ianya membantu untuk memperkayakan peluang pekerjaan di luar sana dalam membantu kita mendepani cabaran pasca COVID-19 kelak? Ya. Sebenarnya ramai juga orang yang merasa bimbang dengan teknologi, perkembangan teknologi ini. Mereka katakan bahawa teknologi ini mungkin akan menggantikan manusia dalam pekerjaan. Tapi sebenarnya tidak. Kerana teknologi itu sendiri akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang-bidang tertentu dan setiap peringkat pekerjaan. Jangkaan sebanyak 500,000 pekerjaan baru bakal diwujudkan menjelang tahun 2025 itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita telah rancang ataupun yang berkaitan dengan pekerjaan teknologi digital. Yang ini kita kata sekarang ini kita tengok salah satu yang telah jelas ialah pekerja gig. Dulu tidak ada pekerja-pekerja gig. Sekarang ini dengan teknologi telah wujud pekerja gig. So itu satu contoh terbaik bagaimana pekerjaan boleh memberi faedah kepada masyarakat. Dia juga adalah satu peluang sebenarnya kepada masyarakat, pada kita untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan supaya kita dapat beralih mungkin daripada satu tahap pekerjaan pada satu tahap pekerjaan yang lebih berkemahiran tinggi, dan dengan peningkatan tahap kemahiran pekerjaan yang lebih berkemahiran tinggi itu juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat seterusnya. YB Datuk, sebagai kesimpulan, bagaimana pula kerjasama yang diharapkan dari syarikat telekomunikasi bila mana fungsi mereka ini memberikan peranan yang penting untuk menjayakan My Digital, Datuk? Ya, betul. Syarikat telekomunikasi sangat penting. Sebab itulah dalam pelaksanaan dasar dan strategi dan inisiatif yang kita lancarkan baru-baru ini, sebenarnya kita telah mengambil tindakan awal. Kalau kita lihat pada tahun 2019 dan 2020, kerajaan telah pun melancarkan jendela, iaitu program-program tertentu dan juga inisiatif tertentu untuk kita laksanakan dengan segera. Ini termasuklah meningkatkan peranan pengendali telco kita tadi ni, termasuklah dalam peranan mereka dalam membantu kerajaan melaksanakan peningkatan 5G yang kita akan mulakan pada tahun ini dan sehingga tahun 2030 untuk kita meliputi keseluruhan kawasan berpenduduk di negara ini. Baik, mungkin ada sedikit kesimpulan daripada Datuk sendiri untuk kita memberi pencerahan dan juga mewar-warkan kepada masyarakat berkenaan My Digital ini. Ya, saya nak sentuh cuma satu, iaitu dari segi tadbir urus. Sebenarnya kita telah bersedia, kerajaan telah bersedia dengan selain daripada melancarkan rangka tindakan ataupun blueprint ekonomi digital ini, kita telah bersedia dari segi tadbir urusnya ataupun governance-nya. Kita ada majlis digital ekonomi dan 4 IR negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita ada jawatankuasa teknikal di bawahnya yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, dan di bawahnya ada jawatankuasa yang dipanggil kluster, 6 jawatankuasa kluster yang dipengerusikan oleh kementerian atau menteri kementerian yang berkaitan, dan di bawahnya ada kumpulan jawatankuasa peluang kerja. Dari segi pelaksanaan rangka tindakan itu, setiap majlis tindakan kluster ini dan juga jawatankuasa kerja ini mempunyai peranan masing-masing, dan kita akan memulakan mesyuarat di berbagai peringkat ini mulai pada minggu hadapan
dan insya-Allah pada bulan Mac nanti Majlis Digital Ekonomi dan Peranan Negara akan yang kedua akan dilangsungkan untuk menyusul tindakan-tindakan yang perlu kita laksanakan di bawah rangka tindakan ekonomi digital negara ini, dan kita sebenarnya telah bersedia untuk melaksanakan perkara ini. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk memberikan lebih penjelasan kepada warga